bertemu kembali dalam cerita. Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dijangka terus bertambah baik dengan berkembang antara 5.3 dan 6.3% pada tahun 2022 meningkat daripada pertumbuhan 3.1% pada 2021 dan ini akan disokong oleh pengembangan berterusan dalam permintaan luar penarikan balik sepenuhnya langkah-langkah pembendungan, pembukaan semula sempadan antarabangsa dan keadaan pasaran buruh atau tenaga kerja yang semakin baik di mana itu merupakan unjuran yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada hari ini. Jadi untuk kita mengulas lanjut, melihat banyak lagi sebenarnya perkara-perkara penting yang dinyatakan oleh Gubernur dan juga Bank Negara Malaysia berkenaan dengan prospek ekonomi pengembangan menuju ke arah endemik ini, bagaimana proses pemulihannya. Kita bersama dengan Ketua Penalisis Ekonomi Bank Islam, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Dr. Afzal Nizam, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, reaksi awal melihat kepada kenyataan yang dibuat oleh BNM melihat kepada perkembangan KDNK 5.3 hingga 6.3 untuk tahun ini. Pandangan doktor? Okey, secara kasarnya, unjuran yang dibuat iaitu sekitar 5.3 hingga 6.3% itu amat bersesuaian dengan iklim ekonomi semasa, yang mana kita sedia maklum bahawa selain daripada faktor pandemik, faktor yang berkaitan dengan geopolitik ataupun berkenaan dengan isu konflik ketenteraan di negara Ukraine merupakan suatu risiko yang perlu dikira lah. Namun apabila melihat unjuran yang dibuat dan kita melihat pecahan-pecahannya seperti perbelanjaan penggunaan iaitu ataupun consumer spending dijangka meningkat sehingga 9%, saya kira itu suatu perkara yang boleh dianggap sesuatu yang positif lah, kerana tahun lalu kita menyaksikan pertumbuhan hanya sekitar 1.9%. Jadi situasi ini amat bersesuaian dengan jangkaan bahawa pasaran buruh dijangka akan lebih baik lagi pada tahun ini, yang mana unjuran yang dibuat oleh pihak Bank Negara Malaysia, mereka menganggarkan kadar pengangguran bakal menurun lagi ke paras 4% berbanding 4.6% pada tahun lalu. Jadi dari segi perbelanjaan ataupun sektor domestik memainkan peranan yang penting dan juga disokong oleh faktor pertumbuhan sektor luaran, yang mana ekspor bersih dijangka akan mencatatkan pertumbuhan yang positif iaitu sekitar 2.6%. Jadi maksudnya ada dua enjin kat sini iaitu permintaan domestik dan juga pasaran industri external sector, yang mana dua-dua enjin ini akan memberi sumbangan ataupun yang akan memaculah ekonomi negara pada tahun ini. Ya, saya nak membawa perbincangan kita sedikit dahulu kepada apa yang dinyatakan oleh Gubernur sendiri, di mana Malaysia mesti mengutamakan pembaharuan struktur dengan penekanan kepada aspek kemampanan pendigitalan dan juga keterangkuman untuk meningkatkan ekonomi dan daya tahan untuk pekerjaan masa depan sambil meningkatkan keupayaan untuk daya saing masa depan. Di mana Gubernur Bank Negara Malaysia Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus berkata, aspek-aspek ini harus diterapkan dalam bidang pembaharuan utama termasuk pengukuhan kapasiti inovasi, penambahbaikan dasar pasaran buruh aktif dan sistem perlindungan sosial. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Gubernur. We must prioritize structural reforms with emphasis placed on aspects of sustainability, digitalization and inclusivity to enhance our economy and our country's resilience against future shocks while raising capabilities for future state of competitiveness. And this aspect should be embedded in key reform areas, particularly in attracting quality investments, strengthening innovation capacity, enhancing economic complexity, like what I had mentioned earlier, improving active labour market policies, and strengthening the social protection system will be, the priorities that we need to seriously look at and as to how we should be moving on these fronts. So it's not as though nothing has been done on this area. If you look at it, the 12 Mission Plan and even the budget of 2022 have outlined initiatives to accelerate and innovation-driven and green-led growth, and to also catalyze strategic and high-impact industries. So more importantly, expand R&D capabilities and strengthen digital connectivity.
So we have seen progress in this, but we need then to apply greater emphasis in accelerating the implementation of these plans. And like what I said, in any crisis, there's always opportunities. So we must maintain our focus and concentrate on implementation, undertake timely execution of these structural reforms in order for us to be able to secure durable growth and ensure future economic resiliency. Dr. Afzal Nizam melihat kepada apa yang dinyatakan oleh Gubernur perlunya pembaharuan struktur. Bagaimana pentingnya pelaksanaan pembaharuan struktur menuju ke endemik, pemulihan ekonomi untuk tahun 2022 ini dan pada masa sama menetapkan ataupun menyasarkan KDNK unjuran yang dibuat oleh BNM ini. Okey, berkenaan dengan pembaharuan struktur ni, ia merupakan satu isu yang berbentuk jangka sederhana dan jangka panjang. Dan apa yang saya faham melalui apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Negara Malaysia, itu bermaksud bahawa kita perlu berhati-hati dalam menggunakan sumber-sumber yang ada. Kerana sumber yang ada ini sangat-sangat terhad. Jadi disebut tentang modal insan, disebut tentang pasaran buruh dan sebagainya. Jadi maksudnya, dan juga disebut tentang ekonomi digital, teknologi dan sebagainya. So maksudnya landscape perniagaan, landscape industri itu semakin mencabar pada masa akan datang. Mencabar itu maksudnya dia memerlukan suatu sumber buruh yang mempunyai kemahiran yang lebih baik, kemahiran yang lebih versatile, yang berkemahiran tinggi. Jadi sudah tentu dia memerlukan suatu sumber yang perlu dilaburkan supaya kita dapat menghasilkan tenaga kerja yang begitu memenuhi keperluan industri. Jadi dalam hal ini yang saya nampak adalah pendekatan yang sedia ada, iaitu pendekatan secara pukal lah. Maksudnya kalau kita melihat program subsidi dan sebagainya berbentuk pukal, jadi benda-benda macam ni perlu dilihat semula kerana kita nak memastikan setiap bantuan, setiap perkara yang kita keluarkan tu memenuhi ataupun menempati golongan yang betul-betul memerlukan. Jadi kalau tak kena golongan kepada golongan sasaran, maka berlaku pembazir. Sepatutnya benda-benda macam ni dapat dioptimumkan. Maksudnya boleh kita alihkan ke arah perbelanjaan yang berbentuk jangka panjang lah. Contoh pendidikan, kemudian kita bercakap tentang sektor kesihatan dan kemudian infrastruktur. Jadi pembaharuan ini perlu berlaku. Namun kita faham tentang situasi ekonomi semasa yang masih lagi mencabar, yang masih memerlukan satu bentuk intervensi yang secara tuntas oleh kerajaan. Jadi bagi saya mesej ataupun naratif pembaharuan struktur ni perlu kita kongsikan dengan rakyat supaya mereka faham apa yang dimaksudkan dengan pembaharuan struktur, kenapa ia begitu penting. Kerana kita menyaksikan suatu perubahan landscape ekonomi yang lebih berdaya saing. Kita bercakap tentang ESG, kita bercakap tentang sustainability dan sebagainya. Jadi perkara ini memerlukan jangka masa yang panjang lah untuk direalisasikan. Ya, Dr. Afzal Nizam, apabila kita menyebut berkenaan dengan untuk rakyat faham dan juga penerangan yang jelas perlu diberikan, pastinya saya nak mengaitkan juga perbincangan kita dengan isu rakyat dan tentunya berkenaan dengan harga barang, di mana kalau jika boleh saya quote sedikit apa yang dinyatakan oleh dalam laporan BNM ini adalah berkenaan dengan isu inflasi, di mana tekanan harga asas dijangka kembali normal apabila ekonomi dalam negeri pulih, membayangkan tekanan inflasi berlebihan akibat gangguan pandemik dapat terus dibendung setakat ini, di mana menurutnya faktor khusus sebuah negara menunjukkan bahawa tekanan inflasi pengguna secara keseluruhan di Malaysia berkemungkinan secara relatif adalah terkawal dalam jangka masa sederhana dengan terdapatnya beberapa faktor struktur dan dasar. Dan bagaimanapun BNM dalam laporan tinjauan ekonomi dan monetari 2021 yang dikeluarkan hari ini berkata kelemahan masih wujud terutamanya berikutan perkembangan geopolitik baru-baru ini. Reaksi doktor melihat kepada menuju Ramadan, orang akan bising, harga barang naik, nak raya dan sebagainya, inflasi, reaksi daripada kenyataan BNM ini melihat kepada proses pemulihan ekonomi menuju ke arah endemik. Ya betul. Sebenarnya dasar utama seperti kawalan harga, penetapan harga siling, kemudian subsidi sebenarnya banyak membantu dalam usaha kita untuk memastikan kedudukan ataupun situasi inflasi itu terkawal. Namun faktor ini mungkin kurang diamati
Tapi pada masa yang sama juga seperti saya katakan tadi, faktor ni juga perlu dilihat semula. Maksudnya contoh macam program subsidi ni mungkin juga perlu dilihat semula supaya sumber yang ada tu dapat kita agihkan ke tempat yang betul. Tapi pada masa yang sama, betul lah macam saya cakap tadi, situasi buat masa sekarang ni tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan pembaruan struktur tu dalam masa terdekat ni, kerana isu berkaitan dengan harga barang ni, harga ataupun kos sara hidup tu masih lagi mencekam rakyat. Namun apa yang kita kena pastikan, dasar yang sedia ada ni perlu dikekalkan untuk buat sementara waktu ni bagi memastikan ianya kekal stabil. Jadi bagi saya mungkin perlu dibanyakkan lagi orang kata tu perkongsian maklumat tentang subsidi dan bagaimana ia telah membantu dalam menstabilkan harga barang. Itu dari segi maklumat ataupun dari segi pendidikan lah. Pada masa yang sama juga pihak kerajaan mungkin juga perlu orang kata tu melipat gandakan usaha untuk memastikan aktiviti pemantauan harga-harga barang supaya tidak berlaku sebarang bentuk orang kata tu aktiviti yang boleh mengganggu gugatlah kestabilan harga barang. Itu pun juga perlu diberi perhatian. Baik, terima kasih Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid mengulas berkenaan dengan laporan yang dikeluarkan oleh BNM, laporan tinjauan ekonomi dan monetari 2021, dan pastinya perincian lanjut akan kami bawakan dalam buletin-buletin Awani yang seterusnya, termasuk dalam Awani 7.45 malam ini. Dan sekian sahaja cerita untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.